Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Alhamdulillah kita dapat lagi meneruskan PDPR dalam maddah Manahij al-Ulum al-Islamiyah lisanati al-Rabi'ah. Kita sekarang akan menyambung tentang perbahasan المصادر الأساسية للتشريع, iaitu sumber-sumber hukum di dalam Islam atau syariat Islam. Tajuk yang ketiga ad-darsus thalis min qism usul al-fiqh. طيب, درسنا قبل ذلك tentang masdar yang pertama Al-Quran dan kedua tentang As-Sunnah, kemudian yang ketiga Al-Ijma' dan sekarang Al-Qiyas. Baik, kita akan terus kepada ta'riful qiyas. Huwa ilhaqu waqi'atin la nass ala hukmiha biwaqi'atin wa warada nassun بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم. Baik, guru kita menyebutkan bahawa ini adalah diambil takrifnya daripada mazhab Hanafi, yang jika di dalam mazhab kita Syafi'i adalah seperti mana yang disebutkan di dalam diskusi usul fiqh untuk kata 4 bahagian di video bahagian 1 yang diajarkan oleh guru kita Al-Ustaz Ahmad Fawaz. Boleh rujuk di sana tentang ta'rif al-qiyas lil mazhab al-Syafi'i. Baik, bagaimanapun kita di sini hanya membaca apa yang berada di buku teks. Ini maksudnya al-qiyas ialah mendatangkan sesuatu perkara ataupun isu yang tiada nas ke atas hukumnya dengan sesuatu perkara yang terdapat nas pada menghukumkan dia, untuk litusawi al-waqi'ataini, untuk menyamakan al-waqi'atain, dua isu ataupun dua perkara sesuatu tersebut, fi illati hadzal hukmi, pada sebab menyamakan sesuatu itu pada sebab yang menyebabkan sesuatu itu dihukumkan begitu. Fi illati hadzal hukmi. Taib, hujiyatul qiyas, penghujahan qiyas itu sebagai sumber hukum di dalam tashri' al-islami. Qauluhu ta'ala هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. Poinnya di sini adalah fa'tabiru ya ulil absar. Ini dalam surah Al-Hasyr ayat yang kedua. Terjemahannya, dialah yang telah mengeluarkan orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halaman mereka pada julung-julung kali mereka berhimpun hendak memerangi Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Kamu, wahai umat Islam, tidak menyangka bahawa mereka akan keluar disebabkan bilangannya yang ramai dan pertahanannya yang kuat, dan mereka pula menyangka bahawa benteng-benteng mereka akan dapat menahan serta memberi perlindungan kepada mereka dari azab Allah. Maka Allah menimpakan azabnya kepada mereka dari arah yang tidak terlintas dalam fikiran mereka, serta dilemparkannya perasaan cemas takut ke dalam hati mereka. Lalu mereka membinasakan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dari dalam, sambil tangan orang-orang yang beriman yang mengepung mereka berbuat demikian dari luar.
maka insaflah dan ambillah pelajaran dari peristiwa itu, wahai orang-orang yang berakal fikiran serta celik hatinya. Wawajhul istidlal, wajah menjadikan ayat ini sebagai satu dalil kepada qiyas ialah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selepas mengisahkan makana min Bani Nadir, apa yang berlaku terhadap Bani Nadir yang mereka itu kufur, dan wa bainama haqqa bihim, dan apa yang berlaku kepada mereka. Qala ta'ala fa'tabiru ya ulil absar, maka hendaklah kamu mengambil pengajaran wahai orang yang ada mata hati untuk melihat dan mengambil pengajaran. Iaitu qisu anfusakum, iaitu kamu qiyaslah diri kamu dengan mereka. In fa'altum, sekiranya kamu melakukan seperti mana mereka lakukan, haqabikum, akan berlaku juga kepada kamu seperti mana mahaqabihim, seperti mana apa yang berlaku kepada mereka. Fa'tabiru ya ulil absar, itulah poinnya. Autoriti yang kedua adalah bersandarkan kepada hadis an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'ah min Khuth'am عام حجة الوداع قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم، رواه البخاري. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, ja'at imra'ah, datang seorang perempuan daripada Khuth'am pada tahun Hujjatul Wada', qalat, beliau berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kefarduan Allah Subhanahu wa taala ke atas hambanya berkenaan tentang haji itu telah tiba. Abi syaikhan kabiran, bapakku adalah seorang lelaki yang tua, la yastati', dia tidak mampu untuk kepergian, untuk pergi haji, dan maka adakah yaqdi anhu, adakah terlangsai tertunai haji dengan aku menghajikan untuknya? Berqala na'am, ya, Rasulullah membenarkannya. Rawahul Bukhari. Faqad qasa an-nabi sallallahu alaihi wasallam daina an-nas bilailillahi fi wujubi qada'i. Maka sesungguhnya Rasulullah, Nabi telah mengqiyaskan hutang manusia dengan hutang Allah, seperti mana disebut dalam hadis di atas, fi wujubi qada'ihi, dalam mewajibkan melangsaikannya, pada menunaikan ataupun pada membayarkan hutang manusia. Fal qiyas fi ma la nass fihi min sunan Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka qiyas pada sesuatu yang tiada nas padanya adalah sebahagian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walil muslimina bihi uswah, dan kepada orang muslimin mengikuti, meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, penghujahan qiyas yang ketiga, baik kita akan sebut secara kefahaman sahaja. Yang ketiga ini menceritakan kepada kita tentang para sahabat yang sentiasa bersungguh-sungguh dalam mencari keputusan penyelesaian terhadap isu hukum-hukum yang berbangkit, dan mereka akan mengqiyaskan sebahagian hukum dengan sebahagian hukum yang lain yang tidak ada nas dengan yang ada nas. Mereka sangat meneliti perkara-perkara isu-isu tersebut, melihat kepada nas dan mengkajinya, menelitinya. Contoh daripada kisah berkenaan dengan para sahabat ini
tentang Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu telah menulis satu risalah ataupun surat kepada Abu Musa Al-Asy'ari yang maksudnya fahamilah apa yang terlintas kepadamu yang tidak ada di dalam Al-Quran dan Sunnah, hendaklah dikiaskan perkara tersebut dengan apa yang kamu ketahui. Lihatlah kemiripan ataupun dari sudut buatlah analogi, tengok persamaan di manakah ia, dan kemudian kamu berpeganglah dengan apa yang kamu rasa, itu apa yang kamu pandang ataupun yang kamu dapatan kamu tersebut. Mestilah dapatan kamu tersebut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala suka pada pandangan kamu. Setelah kamu menelitinya dengan teliti, melihatlah ia yang manakah yang lebih mirip ataupun yang lebih dekat dengan kebenaran. Dan yang keempat, kita baca kerana dia ada juga disebutkan di dalam Muzakirah yang dikeluarkan oleh Telaga Biru. Telaga Biru disebutkan Hujjatul Qiyas ini hanya satu sahaja. Yang keempat saja, 1, 2, 3 dia tak menyebut. Tak apalah. Ya, mungkin kerana dia hanya fokus untuk pelajar boleh menjawab di dalam peperiksaan, tetapi kita lihat yang dalam ini di sinilah kita lebih kepada buku teks supaya lebih menyeluruh kefahaman pelajar sekalian. Baik, kita lihat inna nususal Quran wal sunnah mahdudah wa mutanahiyah. Sesungguhnya nas Al-Quran dan sunnah itu ada had dan terhentilah. Sekadar makna Rasulullah SAW hiduplah. Setelah baginda wafat, tak ada dah Quran yang turun ataupun sunnah yang keluar daripada baginda. Tapi bagaimanapun Allah Ta'ala sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum, telah sempurna apa yang penting, apa yang cukup, maknanya apa yang turun itu telah sempurna untuk umat manusia ataupun umat Nabi Muhammad SAW. Disebut Quran dan Sunnah dia ada terhenti pengeluarannya, penurunannya. Wa waqi'un nas, sedangkan masalah manusia, isu yang berlaku di sekitar manusia, wa aqdiyatuhum ghairu mahdudah, tidak terhenti, tidak ada had. Jadi setiap zaman ada saja perkara yang baru yang berlaku. Fala yumkin an takuna an-nusus mutanahiyah wahduha hiya al-masdar at-tashri'i li aqdiyah la tatanaha. Maka tidak mungkinlah nas-nas yang terhenti tersebut, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah, semata-mata ia dapat dijadikan masdar tashri'i untuk isu-isu yang tak pernah terhenti. Berbagai hukum hakam yang baru yang terdapat pada hari ini, maka di situ fal qiyas, maka di situlah qiyas mengambil peranan. Bukanlah tidak ada dalam Quran dan Sunnah, ada, tetapi dia mungkin berbeza daripada sudut kita kata situasi, keadaan. Maka fal qiyas dia akan melihat kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Maka dia qiyas itu sendiri huwal masdar at-tashri'i, menjadi sumber tashri' alladhi yusawirul waqa'i al-mutajaddidah. Maknanya ialah qiyas merupakan sumber pensyariatan yang berjalan selari dengan perkara-perkara baharu dalam kehidupan manusia. Wa yakshifu hukm syariah fima yaqa'u min al-hawadith, dan akan mewujudkan hukum syariah, hukum kepada isu-isu yang berlaku bagi perkara-perkara yang baru. Wallahu a'lam bis-shawab. Kita boleh faham di situ. Jadi kita teruskan kepada arkanul qiyas.
rukun-rukun qiyas. Ada 4 rukun-rukun qiyas. Yang pertama al-aslu ataupun disebut sebagai al-maqisu alaih. Maknanya perkara asal yang ada nas. Yang ada nas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang kedua ialah al-far'u ataupun al-maqis, iaitu perkara baharu. Perkara baharu yang tiada nas. Asal ada nas, furu'nya yang datang kemudian yang tiada nas, maka yang ketiga arkan al-qiyas hukmul asli. Apakah hukum asal tersebut? Hukum asal tersebut apa dia? Kemudian barulah dilihat kepada al-illatu. Al-illatu apakah sebab yang menghubungkan di antara al-aslu wal far'u tersebut. Baik, kita lihat yang di bawah tu. Al-aslu huwa ma warada bihukmihi nas wa yusamma al-maqis alaih. Yang ada nas, hukumnya itu ada nas dan dia dinamakan sebagai al-maqis alaih. Yang kedua al-far'u huwa ma lam yurid bihukmihi nas, iaitu yang tidak ada hukumnya di dalam nas asal, itu Quran Sunnah. Wa yuradu taswiyatuhu bil asli fi hukmih, maka kita hendak menyamakan ia dengan asal pada sudut hukumnya, wajib, harus, haram dan sebagainya. Wa yusamma al-maqis. Seterusnya hukmul asli huwa al-hukmu al-syar'i. Hukum asal itu ialah hukum syara' alladhi warada bihi nas, yang ada pada dalam nas fil asl, pada asalnya. Wa yuradu ay yakuna hukman lil maqis, maka kita menghendaki supaya hukum tersebut berpindah kepada al-maqis seperti mana asal tersebut. Baik, al-maqis itu ialah al-far'u. Maknanya kita nak pindahkan daripada hukum asal kepada al-far'u, kepada al-illah. Kemudian al-illah huwa al-wasfu alladhi buni alaihi hukmul asl wa bina ala wujudihi fil far' yusawwa bil asli fi hukmih. Maknanya al-illah itu ialah sifat yang terbina ke atasnya hukum asal, alasan ataupun sebab yang menjadikan hukum asal itu begitu ataupun begini. Wa bina ala wujudihi, dan dia terbina ke atas kewujudan tersebut, kewujudan illah tersebut kepada di atas kepada asal, dan kita nak letakkan ia fil far'i, pada fara', pada al-maqis, yusawwa bil asl, yang disamakan dengan hukum asal, fi hukmihi, dalam hukumnya lah. Maka jadilah sebegini yang disebutkan di dalam amsilatu al-qiyas. Al-mithalul awal, kita akan faham tahrimun nabiz qiyasan ala al-khamr. Contohnya pengharaman nabiz, ataupun kita panggil tuak, samsu, ataupun seumpamanya lah, qiyasan ala al-khamr, yang diqiyaskan dengan arak. Nabis yang dikatakan tuak ini bukan seperti mana yang ada di Kelantan ataupun Terengganu, yang di sana halal lah, dikira disebut sebagai nira lah. Kalau kita di sini, di selain daripada Kelantan Terengganu, disebut nira. Sama ada nira nipah ataupun nira kelapa. Tapi yang disebutkan tuak ini adalah yang dia telah mengalami proses pengeraman, dan dia beralkohol, dan dia menyebabkan mampu menyebabkan peminumnya itu mabuk dan hilang akal. Kalau kita di Malaysia ni ada dinamakan tuak beras, seperti menyangka kaum yang tertentu di bahagian di Sabah ataupun Sarawak, diproses sehingga menjadi tuak. Andai kata ia sebelum menjadi tuak, sebelum gulanya menjadi beralkohol, maka ketika itu halal untuk diminum. Baik, tak apa, ala kulli hal kita tengok an-nabis di sini maksudnya ialah an-nabis yang telah melalui proses pengeraman
dan ia beralkohol dan akan menyebabkan mudarat seperti mana arak juga. Baik, kita tengok arkanul qiyas. Arkanul qiyas ada 4 kan? Al-aslu, al-far'u, hukmul asli dan illah. Jadi al-misal di contoh situ, al-misal contohnya al-aslu itu arak. Arak itu jelas pengharamannya disebut dalam Al-Quran. Kemudian fara', hukum fara' yang tidak ada dalam Al-Quran iaitu an-nabis, iaitu kita sebut tua yang beralkohol dan boleh memudaratkan peminumnya, an-nabis. Kemudian hukmul asal, hukum asalnya muharram, diharamkan, haram lah, haramun. Dan al-illah al-iskar, sebabnya adalah kerana al-iskar, kerana ia memabukkan. Kenapa ia memabukkan? Kerana alkohol yang ada di situ menyebabkan ia mabuk. Maka di sini kita boleh nampak di sini asal khamr, fara', nabiz. Apa hukum asal, iaitu hukum arak yang asal, iaitu haram. Maka apa sebab dia yang haram? Kerana al-iskar. Maka nabis juga nampak sama dengan arak, maka dia juga dihukumkan sebagai haram. Tayyib, kita lihat pula al-mithalus sani, misal yang kedua yang dibawakan di sini tentang qiyas. Tahrimu aqdin nikahi waqtun nida lissalati min yaumil jumu'ah qiyasan 'ala al-bay'. Pengharaman akad nikah pada waktu seruan azan untuk solat pada hari Jumaat, maknanya solat Jumaat, qiyasan 'ala al-bay', dikiaskan dengan hukum jual beli semasa solat Jumaat ataupun masa azan solat Jumaat. Arkanul qiyas, arkan qiyas kita tengok macam biasa, dia ada far'u, dia ada hukmul asli, dia ada al-illah, al-mithal. Tengok dia punya misalan yang diberikan. Al-aslu itu hukumnya al-bay'. Dalam Quran sebut kan, wadharul bay'. Kemudian al-far'u, fara' itu adalah nikah. Hukum asalnya muharramun, diharamkan. Dan apakah illah dia, apakah sebab pengharamannya? Kerana uqida waqtan nida'i li salatil al-jumu'ah, kerana akad nikah pada waktu panggilan azan untuk solat Jumaat. Alhamdulillah, kita telah selesai tentang qiyas, dan para pelajar boleh lihat an-nashat, aktiviti yang boleh dilakukan untuk memantapkan pembelajaran pelajar sekalian. Kemudian ada at-tadribat, soalan-soalan untuk dijawab. Mudah-mudahan akan memantapkan, mengukuhkan kefahaman pelajar-pelajar, insya-Allah. Jadi buat dan bolehlah hantarkan ataupun sahkan jawapan pelajar kepada guru pelajar sekalian. Insya-Allah kita akan bertemu lagi untuk sesi dan tajuk yang seterusnya. Di sini ingin dari pihak saya memohon kemaafan atas kekurangan, kesilapan yang mungkin berlaku, dan memang ada sikit-sikit tu yang berlaku. Jika ada yang besar sekalipun, bolehlah menghubungi saya untuk dibetulkan. Kerana apabila kita mendengar semula, adalah dari sudut bahasa, dari sudut barisnya dan seumpamanya. Jadi kita tutup mata sajalah, tutup sebelah mata. Yang penting sampai kefahaman tersebut kepada para pelajar. Kemudian kita akan memperbaikilah dari masa ke semasa dan sahkan kepada guru anda masing-masing. Video ini hanya untuk mempermudahkan kepada semua pelajar sebagai panduan
yang mestilah ia tidak akan lari daripada kesalahan ataupun kesilapan. Kita terus belajar. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala merahmati dan memberkati usaha kita. Sekian. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan jazaa.